So ini adalah latihan yang cikgu bagi minggu lepas. Yep. Bila cikgu buat saya makan, majoritinya boleh buat lah. Okay, cuma ada beberapa soalan yang cikgu nak highlight di sini ya. Okay, for example, question 1. Okay, so kita tahu di sini bila digunakan power supply ataupun pemanas rendam. Okay, pemanas rendam sini ada power supply sini. So means that tenaga elektrik berubah menjadi tenaga haba. Okay, tenaga elektrik ini adalah dia punya konsepnya, tenaga elektrik change to heat energy, tenaga haba. So kita tahu bahawa tenaga elektrik dia punya formula diberi dalam buku adalah PT. Tenaga haba di sini adalah untuk peleburan. Kamu tengok ni, proses peleburan ais, so dia adalah ML, bukan MC theta kerana tidak melibatkan suhu. So semua nilai sudah ada. P, T, M, so gantikan saja, boleh dapat nilai L, F terus. Okay, so soalan 1 tidak ada masalah di sini. Okay. Soalan 2, berapakah kuantiti haba yang perlu diserapkan oleh 0.575 kg air pada suhu 28 untuk mengubahkannya menjadi steam sepenuhnya? So hintnya di sini adalah, petunjuknya dia akan bagi kamu nilai di sini ya. Ini adalah nilai C, ini adalah nilai L. So maksudnya bila kita nak kira kuantiti haba, mesti memakai kedua-dua nilai yang diberikan itu, bukannya MC theta sahaja ataupun bukannya ML sahaja, tetapi MC theta plus ML. Okey, kerana dia melibatkan perubahan suhu. Okey, suhunya berubah, suhu berubah daripada 28 darjah Celsius sampai mendidih iaitu 100 darjah Celsius. So perubahan suhu adalah sama dengan kita tolak saja menjadi 72 darjah Celsius. Okey, so MC theta, MC perubahan suhunya adalah 72 tambah dengan ML. So selebihnya kamu orang ganti sendiri kerana dia ada dalam maklumat dalam soalan. Okay, so ini adalah contoh soalan 2. Soalan 3. Okey, soalan 3. Berapakah kuantiti haba yang perlu dibebaskan daripada 0.5 kg air pada suhu 28 untuk menyejukkannya menjadi ais bersuhu negatif 6? Maksudnya di sini 28 pergi ke 0 darjah Celsius, kemudian melakukan proses peleburan, bukan peleburan, pembekuan, beku di sini ya. Kemudian daripada 0 turun lagi sampai negatif 6 darjah Celsius. Di sini ramai yang keliru di sini, soalan 3 di sini. Okey, dia tahu bahawa ini pakai MC theta, ini dia tahu pakai ML dan juga MC theta. Cuma di sini ada yang bila dah melibatkan negatif di sini, suhu turun, ramai yang letak negatif di sana. So kuantiti haba yang dibebaskan MC theta tambah dengan ML tambah dengan MC theta. Suhu berubah daripada 28 sampai 0. Suhunya berubah adalah 28. Okey, tidak perlu kamu buat 0 tolak 28 nanti dapat negatif 28, which is salah. Okey. Theta ni maksudnya berapa banyak suhu berubah. So berapa banyak dia berubah? 28. Okey, bukannya negatif 28 ya. Okey. ML nilainya masukkan sahaja daripada soalan. Kemudian ini pun sama juga, berapa banyak suhu berubah iaitu 6 darjah. Daripada 0 sampai negatif 6 berapa banyak berubah iaitu 6, bukan negatif 6 Okey. So di sini ada yang beberapa orang
masanya kita kena cari. Jisim 100 gram kena tukar menjadi 0.1 kilogram. The next soalan, soalan ini solid change to liquid. So dia melibatkan pelakuran 35D. Solid to liquid. And then 36 dia kata solid and liquid at the same time. So C, kerana A adalah liquid, gas, B adalah liquid, solid, and then D adalah solid. Yang ini macam mana nak hitung? So based on the diagram and the information given, calculate the specific latent heat of the vaporization of water. So di sini nak hitung ini, yang sudah bertukar menjadi steam adalah 3 gram sahaja. 3 gram yang sudah berubah menjadi steam. So maksudnya kalau kita hitung PT sama dengan ml, power adalah 25, masanya adalah 5 minit. 5 minit ini darab dengan 60 saat. M adalah 3 gram, tukar kepada kg, 0.003, 123 ya. Kemudian cari L. So ini adalah langkah kerja dia. So L sama dengan 250 0,000. So jawapannya adalah D. Ini masanya di sini ya, 5 minit. Kalau ada yang tak perasan, 5 minit. Latent heat is released. Release is from liquid to solid. So B jawapannya. Solidifies ataupun memejal. Memejal ni maksudnya from liquid to solid. And then filament mentol dihidupkan, ini tiada kaitan. Air menguap pergi suhu bilik, ini adalah liquid to gas. So dia bukan release, dia absorb. Evaporate dengan water boil ini konsepnya sama, iaitu dia absorb. Macam mana kita nak tahu dia absorb ataupun release? Macam water boil ni, mestilah kita panaskannya. Water boiling, kita panaskannya. So dia absorb heat, dia akan menyerap haba. Menyerap haba. So konsep yang A dengan D ni sama. Haba yang diserap pada peringkat Y adalah latent heat of fusion, bukan B ya, bukan vaporization. 39 is C. 40 ini adalah bila ada diberi kilowatt sini, ini ada yang lupa tukar. 2 kilowatt means that 2000 watt. 5 minute convert to second, so 5 times 60 second, 300 second. Ini adalah M. So cari nilai L. So PT sama dengan ML. So cari nilai L. Yang the rest ni adalah ganti masuk saja. Jawapan ini adalah 3 juta. Okay, 41. Peringkat manakah haba pendam tentu pelakuran dibebaskan? So S, T. Pelakuran melibatkan pembekuan. Ini pembekuan. Beku.
42 during boiling dia punya temperature constant ini ya. So A boiling and melting, the temperature is constant. 43 there's no rise in temperature, tiada peningkatan suhu ketika air berubah kepada steam. So means that the heat used to overcome the force. Okay, the heat used to overcome the force. 44 water to steam, so latent heat of vaporization. 45 abaikan, actually jawapannya D ya. Ini abaikan sebab kita belum belajar ini. 46 melebur adalah from 4 to 7, so 3 second. So itu adalah latihan yang cikgu bagi minggu lepas . Okay, kalau tak sempat salin nanti kamu orang boleh rujuk video nanti cikgu upload dekat YouTube . So hari ini cikgu nak masuk kepada satu subtopik baru, hukum gas. Okay, hukum gas. So hukum gas ni ada 3. Kamu akan belajar 3 hukum gas. Okay, gas law hukum gas ataupun gas law. Okay. So yang pertama adalah hukum Boyle. Yang kedua adalah hukum Charles. Ini semua nama orang sini ya. Dan yang ketiganya adalah hukum Gay-Lussac. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada 3. Hukum Boyle yang pertama, mana ni? Sekejap saya cari dulu. Mesti ada. So ini hukum Boyle yang pertama. Kemudian hukum Charles. Okay, mana ni? Hukum Charles yang kedua. Dan yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Ya. So dalam sini kamu akan belajar 3 jenis hukum. Okey, hukum yang ini ya. So secara kesimpulannya dia adalah berkaitan dengan hukum-hukum ini adalah berkaitan dengan suatu gas yang berada dalam bekas yang tertutup. Dia bukan open dalam satu bekas yang bertutup. Okey. Ini kamu orang kena ingat kesemuanya ini adalah berkaitan dengan gas udara dalam bekas yang bertutup. Okey, gas dalam bekas yang bertutup. Itu yang kamu orang kena tahu tentang hukum ni. Dia bukannya open space, bukannya open air, dia mesti dalam bekas yang bertutup. Only then kita tahu apa yang berlaku kepada gas di dalam bekas itu. So sebelum kita tengok dengan lebih detail tentang 3 hukum ini, jadi kita akan berkenalan dengan 3 kuantiti fizik yang terlibat, iaitu tekanan, suhu dan juga isi padu. Tekanan simbolnya adalah P, suhu simbolnya adalah T besar, isi padu simbolnya adalah V. Okey, P, T, V. So ketiga-tiga hukum gas ini dia adalah berkaitan dengan P, T, V di sini ya. Okay, PTV. Dan gas yang berada dalam bekas bertutup, okay, kita boleh huraikan menggunakan teori kinetik gas. So apa yang dimaksud dengan teori kinetik gas di sini ya? Okay, dalam satu bekas yang bertutup, gas itu mengenakan tekanan. Okay, contohnya yang biasa kamu orang tengok adalah tong gas lah, tong gas. Tekanan di dalam gas di dalamnya adalah tinggi. Okey, so kalau kita cucukkannya, dia punya injap dia gas itu nanti dia akan keluar dia punya gas itu sebab di dalamnya ada tekanan yang tinggi. So apa yang berlaku dalam gas di dalam tong gas itu, molekul gas bergerak secara rawak.
Okey, secara rawak maksudnya kita tak boleh nak tahu dia nak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke timur, selatan. Maksudnya dia suka hati dia lah nak bergerak ke mana. Okey, kita tak boleh nak jangkakan. We cannot predict which way the molecule will travel. Okey, dia adalah secara rawak, secara random. Okay, kita tak boleh nak katakan dia nak pergi ke mana sebab dia secara rawak. And then apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas, okay, dia langgar dinding bekas, kemudian dia pantul balik, maka dia kenakan satu daya ke atas dinding itu. Okay, dia mengenakan daya ke atas dinding itu, maka daya per unit luas adalah tekanan gas. Sini daya per unit luas ini sebenarnya form 5 baru belajar. Daya, tekanan yang dihasilkan adalah sama dengan daya bahagi dengan luas. So luas ini maksudnya bila dia langgar dinding maka terhasillah daya. Okay. So daya per unit luas maka terhasillah tekanan. Okay. Tekanan yang berada dalam gas. Okay. So dia tidak semestinya dalam tong gas, macam-macam tempat yang bertutup. Contohnya balun, okay. Balun, apa lagi? Tayar kereta, tayar motosikal, semua tu itu adalah bekas yang bertutup. So maksudnya di sini teori kinetik gas menyatakan bahawa tekanan ini terhasil kerana gas itu, molekul gas itu melanggar dinding bekas dan melantun balik. Okey, itu maksud tekanan di sini bila diterangkan berdasarkan teori kinetik gas. Kemudian suhu pula, okay, kerana kita tahu bahawa gas itu bergerak, maka dia mempunyai tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik. Okay. Dan kita tahu bahawa setiap gas memang dia akan ada suhu bilik. Kalau kita panaskan, suhunya naik. Okay. Bila masa tenaga kinetiknya kosong, iaitu ketika proses pembekuan ataupun pendidihan, penyejatan, peleburan, maka di situ tenaga kinetik ini akan jadi kosong. Okay. Tetapi untuk gas kita tahu bahawa kita tidak bekukannya, kita tidak leburkannya, kita tidak didihkannya, jadi suhunya adalah meningkat, okay, dengan suhu gas. So tenaga kinetik adalah meningkat dengan suhu gas. Maksudnya di sini, kalau kita panaskan gas, maka tenaga kinetiknya semakin bertambah. Maksudnya semakin cepatlah dia akan bergerak. Okay, kalau kita panaskan suatu gas di dalam suatu bekas, maka gas itu akan bergerak dengan lebih cepat. So itu adalah berkenaan dengan suhu. Dan yang ketiga, teori kinetik gas, okay, dalam huraiannya juga menyatakan bahawa molekul gas bebas bergerak dan memenuhi ruang itu, memenuhi ruang bekas itu. Yang ini kamu orang dah biasa dengar saya rasa. Okay. Udara memenuhi ruang dalam bekas dan isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Ya, so yang ini simple untuk kamu orang faham. Isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. So ini adalah berdasarkan teori kinetik gas. Okay. So ini adalah kuantiti yang terlibat. Tekanan simbolnya adalah P. Okay, kerana dia mengambil sempena bahasa Inggeris di sini, pressure. Okay, dia mengambil bahasa Inggeris pressure. Bahasa Inggerisnya adalah pressure. That's why simbolnya adalah P. Okay, so unit adalah Pascal. Okay, Pascal. Simbol bagi unitnya adalah PA. Contohnya adalah 1000 PA, maksudnya adalah 1000 Pascal. Okay. Suhu simbolnya adalah T, bab 1 sudah belajar. Okay, kerana mengambil sempena temperature, bahasa Inggeris. Okay, the symbol for temperature is T, capital letter T. The unit is Kelvin. Bukan degree Celsius. Okay, bukan degree Celsius. So, simbolnya adalah K besar. Okay, Kelvin ni actually nama orang. That's why dia pakai K besar. Okay. And then another unit is degree Celsius and Fahrenheit. Okay, jadi dalam bab ini, dalam subtopik ini, bila kita sebut tentang hukum gas, maka kita kena tukar degree Celsius tukar kepada Kelvin.
Okey, macam mana kita nak tukar? Iaitu kita kena tambah dengan 273. So nilai inilah nilai yang tetap. Okey. Nanti kita tengok dengan lebih detail. So, apakah hubungan antara tekanan gas dan isi padu? Okay, apa hubungannya? What is the relationship between pressure and volume? So ini adalah berkaitan dengan hukum Boyle di sini ya, hukum Boyle. So dia ada eksperimen di sini. Okay, kita tengok secara sepintas lalu di sini ya. Ini adalah eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara isi padu dan juga tekanan gas. Okay, bila ombak ditekan, kita tahu bila ombak ni ditekan, apa yang berlaku? Bacaan ini akan menjadi naik. Okey, bacaan dia naik. Okey, kerana tekanan bertambah. Okey. So ini adalah contoh eksperimen dia. Okey. So daripada eksperimen itu, bila dia plotkan graf P berkadar songsang dengan V. Okey, P berkadar songsang dengan V. Maksudnya di sini, tekanan itu semakin bertambah kalau kita mampatkannya. Kalau kita tekan ini, bila ditekan, bila ombak ditekan, ini akan turunkan. Okay, so ini akan turun. Maksudnya di sini, isi padunya V akan berkurang. Okay, semakin berkurang. Isi padunya berkurang, tetapi bila kita tengok bacaan sini, bacaan di sini bertambah. Ini dikatakan berkadar songsang. Okay, isi padunya berkurang. Okay, isi padunya berkurang, tapi tekanan di sini, bacaan tolok tekanan akan bertambah. Ini dikatakan berkadar songsang. Jadi graf berkadar songsang adalah melengkung ke bawah. Okay, melengkung ke bawah. Kemudian kita boleh luruskannya. Graf yang melengkung ini kita boleh luruskannya. Okay. Kerana kita tahu bahawa P berkadar songsang dengan V. Maksudnya di sini adalah bila berkadar songsang, dia punya tulisan, cara penulisannya adalah ini cara penulisannya, P berkadar songsang dengan V. Maksudnya P 1/V lah. Okey, 1/V. 1/V ni maksudnya berkadar songsang. Okey, kalau kita tulis macam ini adalah berkadar terus. Okay, berkadar terus, maksudnya P naik, V pun naik. Tetapi untuk yang ini kita tak boleh tulisnya P berkadar terus dengan V, tapi kita tulisnya P berkadar songsang berkadar dengan 1/V. Dia mesti 1/V kerana dia adalah berkadar songsang. Okay. So bila kita plotkan graf P sama dengan M adalah kecurunan. Okay, 1/V. Maka bila kita plotkan graf P adalah paksi Y, inilah paksi X, maka kita akan dapat satu garis lurus. Okey, ini adalah berkaitan dengan matematik, okay, berkaitan dengan matematik. So, cikgu tidak sure kalau kamu orang sudah belajar ataupun belum. Okey, dalam satu garis lurus, okey, persamaan garis lurus yang kamu orang belajar, Y sama dengan MX plus C. Okay. So, kalau cikgu plotkan graf dia, bukan plot, sketch saja. Ada satu garisan sini. So inilah paksi Y, inilah paksi X, pintasan sini adalah C. Okey, kemudian kecurunannya kita boleh hitung M, kecurunannya. So ini adalah yang kamu orang belajar dalam matematik. Okey, kalau dalam fizik dia bermula dengan ni tadi bermula dengan P P berkadar songsang dengan V. So kita tukarkan simbol ini menjadi P sama dengan M 1/V. Okay. So P inilah paksi Y. Okay. P adalah paksi Y. Okay, P adalah paksi Y. M 1/V adalah paksi X 1/V. Disebabkan C nya tidak ada, dia tidak ada plus C di belakangnya. Maksudnya
plus C dia tidak ada. Dia tidak ada plus C belakang dia. So means that dia punya nilai C nya adalah sama dengan kosong. C nya adalah kosong. So C kosong maksudnya dia bermula dengan origin di sini. Okay. So itulah bentuk grafnya. Ya, dan nanti dia punya kecurunannya kita boleh hitung. Okay. So ini adalah perkaitan ya, supaya kamu orang nampak macam mana dia daripada melengkung kita boleh luruskannya. So ini adalah dia punya perhubungan. Okay. Okay, cikgu patah balik. Okay, so ini adalah dia punya hubungan ya. So kalau berdasarkan hukum Boyle, okay, hukum Boyle menyatakan bahawa, so kalau berpandukan buku teks ini, dia menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okay. Syaratnya, mesti ada syarat ya. Syaratnya adalah jisim dan juga suhu mestilah tetap. Okay. Jisim dan suhu mestilah tetap. Okay. Jisim dan suhu adalah tetap. Okay, so kalau kita tengok di sini ada dia punya pengiraan di sini. Yang ni kamu orang tak perlu nak hafal dia apa sebenarnya. Dia sebenarnya adalah benda yang sama sebenarnya yang kamu orang belajar dalam matematik. Okay. So kita ada dua case situasi. Okay, situasi pertama kita panaskan ataupun kita tekan situasinya. Tekan sampai kepada keadaan kedua. Jadi macam mana kita nak cari? Jadi menggunakan formula ini ya, rumus. Dia bukan formula, dia just persamaan ini sahaja. Okay. So P1, V1 adalah keadaan yang pertama. Okay, keadaan yang pertama. P2, V2 adalah keadaan yang kedua. Situasi kedua lah maksudnya. Okay, situasi yang kedua. Ada contoh soalan itu nanti ya. Okay. Ada contoh soalan dia. Macam mana cara pakai dia. Okay. So far ni kamu orang terima saja dulu lah. P1 V1 sama dengan P2 V2. So ini adalah contoh satu situasi dia juga. Okay. So rajah 4.26 menunjukkan satu gas berjisim tetap. Kita mempatkannya. Okay. Kita tidak panaskan di situ sebab tu suhunya adalah kekal. Kita tidak buat pemanasan. Bilangan molekulnya adalah sama. Okay, tak berubah. That's why jisimnya adalah sama. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 molekul di sini. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pun 13 juga. That's why jisim dan suhunya adalah kekal. Okay, kerana kita tidak membuat pemanasan dan bilangan molekulnya adalah tetap sama. Okay. So ini adalah cara hafal segitiga di sini ya. Cara hafal segitiga dia PV. Kalau kita padamkan T, maka dia menunjukkan hubungan di antara P dengan V. Okay, P dengan V. So ini adalah hukum Boyle. Contoh soalannya adalah, kita tengok boleh tengok dalam buku teks kamu orang. Udara di dalam sebuah picagari tertutup. Pada mulanya isi padunya adalah 60. Okey. Dan tekanannya adalah 108. Berapakah tekanan kalau kita mempatkannya kepada 48? So ini adalah situasi yang pertama, V1, P1. Situasi yang kedua, bila kita mempatkannya, ini menjadi V2. So apa perlu buat? Just kita ganti sajalah. P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 108, V1 60. P2 yang kita kena cari, V2 adalah 48. So maksudnya P2, okay, bila tekan-tekan saja kalkulator, maka dapatlah jawapannya 135 kilo Pascal.
ini maksudnya adalah kilopascal lah bacaan dia. Okey, 135 kilopascal maksudnya adalah bersama dengan 135,000 pascal. Okey, situasinya sama dengan kalau kamu tulis 135 kilometer, iaitu bersama dengan 135,000 meter. Kerana kilo ini, kilo maksudnya ada 3 kosong. Okey, 3 kosong. So ini adalah hukum Boyle. Okey. Kemudian yang kedua adalah hukum Charles. So ini adalah berkaitan dengan hukum Charles. So dalam hukum Charles dia melibatkan isi padu, V dan juga suhu. Okey. PVT tadi kan, PVT. Kalau adalah V dengan T, maka P-nya haruslah malar. Maka tekanan haruslah kekal. Okey, tekanan haruslah kekal. Sebagai contohnya, kalau kita letakkan botol plastik ini, okey, sepatutnya botol plastik dia cuma gas saja. Jadi dia macam seolah-olah dia ada air sirap pula sana. Sepatutnya tidak ada air di dalamnya. So kalau kamu letak botol kosong, kalau letak botol kosong di dalam freezer, okey, kamu akan nampak bentuknya akan bentuk melengkung. Okay? Daripada dia bulat macam ini, dia jadi melengkung. So obviously, bila kamu orang nampak soalan macam ni, yang pertama dalam fikiran kamu, bila letak dalam peti sejuk, ada penyejukan berlaku, maka suhu berubah. Apa lagi yang berubah? Iaitu isi padu. Okay. Maksudnya di sini kita ubah suhu, barulah isi padu berubah. Okay. Maksudnya suhu ni adalah dia punya pemboleh ubah yang manipulasi. Okay. Kita tukar suhu, kita ubah suhu, barulah isi padu berubah. Bukannya kita ubah isi padu, barulah suhu berubah. Bukan terbalik. Dia mesti suhu dulu berubah, barulah isi padu berubah. Okay. So dalam situasi ini, kamu orang kena tahu bahawa ini adalah hukum Charles. Tekanannya adalah malar, tidak melibatkan tekanan di sini kerana kita tidak mengenakan apa-apa daya luaran, kita tidak tekan. Kalau omboh tadi kita tekan ke bawah, kalau ini botol ini kita tidak tekan apa-apa pun. Okay. Kita tidak kenakan apa-apa daya di sana. Okay. So ini bukanlah hukum Boyle. Walaupun isi padunya berubah, tetapi kita tidak tekan botol ini, maksudnya ini bukanlah hukum Boyle, tetapi hukum Charles. Okay, so kena tengok dua kuantiti yang membuatkannya berubah di sini. Inilah contoh eksperimennya. Okay, so eksperimen ini agak complicated sedikit. Okay, dia menggunakan asid sulfurik pekat. Okay, kenapa pekat? Kerana asid sulfurik ini dia boleh menyerap sebarang wap air di dalam sini. Jadi kita tidak mau ada wap air dalam eksperimen ini. So di dalam sini adalah udara yang terperangkap. Okey, yang L nya. Okey. So di dalam sini adalah udara yang terperangkap. Udara terperangkap. Maksudnya di sini, kalau kita panaskan udara yang terperangkap ini, nanti asid sulfurik ni dia akan bergerak naik ke atas. Okay. Bila kita panaskannya, suhu naik, nanti asid sulfurik ni pun naik, maksudnya dia akan memberi suatu bacaan isi padu yang berubah juga. Okay. So inilah contoh eksperimen yang berkaitan dengan hukum Charles. Okay. Bila dia panaskan menggunakan penunuh Bunsen, suhu naik, maka nanti suhu udara di dalam sini pun akan naik, maka dia akan tolak asid sulfurik pekat naik ke atas, jadi memberi bacaan isi padu di situ. Okey, so inilah contoh susunan ala radas bagi eksperimen hukum Charles. Okey, kamu orang boleh tengok situ. Okey, kalau kamu tengok di sini, kita ubah suhu.
Kerana suhu itu yang mempengaruhi isi padu. So panjang di sini akan berubah, dia adalah mewakili isi padu di situ. Kita ubah suhu, maka isi padu pun berubah. So itu adalah hukum Charles. Okey, hukum Charles. Cikgu nak pergi ke sini dulu. Okey, ini. So hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Suhu mutlak ini maksudnya adalah suhu dalam unit Kelvin. Okey. Suhu dalam unit Kelvin. Okey, contohnya adalah 100 Kelvin. Ini dipanggil sebagai suhu mutlak. Okey. So dalam situasi ini, hukum Charles menyatakan bahawa isi padu adalah berkadar terus dengan suhu. Okey, dengan syaratnya ada syarat di sini, jisim dan juga tekanannya adalah kekal. Okey. Maksudnya bilangan molekul gas tidak berubah dan juga tekanannya tidak berubah kerana kita tidak tekan bekas itu, kita tidak buat penekanan di situ. So isi padu berubah secara langsung dengan T. Okay, bila kita tukar V sama dengan MT, di mana M adalah kecurunan. Okay. So ini bila kita plotkan graf, paksi Y nya adalah V, paksi X adalah T, kemudian garis lurus. So ini adalah mewakili kecerunan M ataupun nilai K. Dia adalah benda yang samalah sebenarnya. Okey. So di sini bila kita tengok V sama dengan MT, dia pindahkan T itu ke bawah sama dengan M. Maksudnya nisbah situasi yang pertama dengan nisbah situasi yang kedua adalah benda yang sama. That's why dia akan jadi V1 T1 V2 T2. Okey, dia sama macam hukum Boyle tadi, cuma di sini dia adalah menggunakan bahagi. Okey, menggunakan bahagi. Okay, nanti ada contoh soalan dia. Ini adalah gambar dia. Okey, gambar konsep dia. Okey, pada mulanya isi padu, dia ada isi padu yang awal. Kemudian bila kita naikkannya, kita panaskannya menggunakan Bunsen burner, isi padu bertambah. So maksudnya bila kita panaskannya, suhu bertambah, ini isi padu bertambah. That's why dia adalah berkadar terus, directly proportional. Okay, directly proportional. So itu adalah dia punya konsepnya di situ. Okay, konsepnya. So kita tengok patah balik untuk tengok yang ini. Macam mana kita nak tukar suhu darjah Celsius kepada Kelvin? Kenapa kita mesti tukar darjah Celsius kepada Kelvin? Okay, kerana darjah Celsius ini dia adalah limited. Okay, limited. Tetapi Kelvin ini dia adalah meluas. Darjah Celsius dia tidak sesuai digunakan untuk gas. Tidak sesuai untuk gas. Okay, that's why kita akan convert pergi Kelvin. So Kelvin ini adalah kita akan pakai kerana ia adalah bersifat universal. Okay, untuk gas, pepejal, cecair pun boleh untuk Kelvin ini. Okay, so itulah kita akan tukarkannya kepada Kelvin. So macam mana kita nak tukar? Okay, kalau berpandukan graf ini, okay, kalau 0 darjah Celsius di sini, inilah negatif 273. Okay, kalau ini kita panggil sebagai apabila negatif 23 adalah bersama dengan 0 Kelvin. Okay, 0 Kelvin. So maksudnya di sini, kalau 0 Kelvin adalah bersama dengan negatif 273 darjah Celsius. Okay. So kalau di 0 darjah Celsius adalah bersamaan dengan 273 Kelvin. Okay, sini 0 darjah Celsius adalah bersama dengan 273 Kelvin. So maksudnya bila kita tukar daripada darjah Celsius pergi ke Kelvin, kita kena tambah dengan 273. Okey, tambah dengan 273. Sebagai contohnya,
Kalau kita ada suhu bilik, contohnya adalah 27 darjah Celsius, kita nak tukarkan kepada Kelvin, maka 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Dia simple saja, kita tambah dengan 273. Kalau kita nak tukar Kelvin kepada darjah Celsius, kita buat tolak. Okey, kita buat tolak. Contohnya adalah 400 Kelvin, berapa darjah Celsius. Jadi kita buat penolakan. Tolak 273, so sama dengan 127 darjah Celsius. Okey, so inilah cara penukaran dia. Okay, cara penukaran dia. So, suhu pada 0 Kelvin ini kita panggil sebagai sifar mutlak. Okay, sifar mutlak nama dia. Okay, ada di sini dalam buku teks. Okay, suhu yang paling rendah adalah 0 darjah 0 K ya, sifar mutlak. Ini adalah suhu yang paling rendah yang saintis boleh predik ya. Okay, di alam semesta ini tidak ada yang kurang lagi daripada negatif 273 darjah Celsius. Okay. Setakat ini yang mereka jumpalah. Kerana pada kedudukan ini, pada 0 Kelvin ataupun pada suhu negatif 273 ini, so kita boleh tahu bahawa dalam situasi ini, apa yang berlaku pada gas akan berhenti bergerak. Dia tak bergerak. Kalau manusia pada suhu negatif 273 ini, dia memang sudah matilah. Okey, mati. Okey, mati. Kalau kita sentuh sedikit, dia boleh jadi patah. Okey. So dalam situasi sini, apa yang berlaku, gas berhenti ya pada 0 K di sini ya. Okey. Tetapi ini nak capai negatif 273 degree Celsius ini adalah sangat susah lah. Okey, sangat susah. Okay. So inilah dia punya graf tadi. Okey, cikgu sudah tunjukkan. And then ini konsep dia. So ini contoh soalan dia. Satu gelembung udara mempunyai isi padu 1.2 cm padu pada suhu 27 darjah Celsius. So ini maksudnya adalah V1, inilah T1. So suhu ini kamu kena tukar kepada bentuk Kelvin. Okay, 27 darjah Celsius tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kena tukar Kalau kamu tak tukar nanti salah. Okey. Kenapa salah? Takut nanti ada soalan. Contohnya contoh soalan. V1 1.2 cm padu. T1 contohnya dia beritahu 0 darjah Celsius. Okey. So kalau 0 darjah Celsius, kalau kamu tak tukar kepada Kelvin, dia akan menjadi V1 T1 sama dengan 1.2 bahagi 0. Kalau kamu tekan kalkulator 1.2 bahagi 0, dia akan bagi math error. Okey. That's why kita harus tukar kepada Kelvin. Okay, kita harus tukar kepada Kelvin. And then 47 tukar kepada Kelvin menjadi 32 Kelvin. 47 darjah Celsius tukar menjadi 320 Kelvin. So the restnya kita ganti sahaja. V1 T1, V2 T2. V1 adalah 1.2, T1 300 Kelvin, V2 yang kita kena cari, dan T2 adalah 320. So bila dia pindah kiri kanan, tekan kalkulator, maka dapatlah jawapannya sama dengan 1.28. Okey. 1.28. Selepas ni kamu ada Google Meet kah? Ini ada. Selepas fizik ni ada Google Meet kah kamu orang? Tak ada. Tak apa, juga ambil masa beberapa minit selepas 11.30 cikgu nak habiskan ini. Okay. So the next ni adalah hukum berkaitan dengan hukum Gay-Lussac. Okay. Dulu dipanggil sebagai hukum tekanan, tetapi untuk kamu orang dia sudah tukar. So, yang ketiga adalah berkaitan dengan tekanan dan suhu. Dia mesti lengkap tekanan dan suhu. Jadi apa yang kekal adalah jisim dan isi padu yang
kekal. Okey. So kita sudah tengok PV, kita juga sudah tengok tentang VT. Jadi sekarang ni the last dua adalah kita tengok tentang PT ya. Ini ada segitiga triangle untuk kamu orang fahamkan di situ ya. Okay. PV berkadar songsang, P dengan T, B dengan T, untuk kamu orang hafal dia. Okay. So untuk situasi hukum Gay-Lussac, dia berkaitan dengan tekanan dan juga suhu. Okay, tekanan dan suhu, tetapi isi padunya tak berubah. Okay, sebagai contohnya tayar kereta ni ya. Okay. Cuaca yang sejuk dengan cuaca yang panas. Okay, pada cuaca yang panas, tekanan di dalam tayar kereta bertambah, tetapi isi padunya kekal. Okay, dia tak mengembang, mengembung bulat. Okay, itulah contoh situasinya. Okay, tekanan dan juga suhu. So inilah contoh eksperimennya. Okay, eksperimen ini dia ada gas dalam bekas bertutup. Dalam sini ada gas. So bila kita panaskannya maksudnya suhu naik. Apa yang berlaku di sini, bacaan pun akan turut naik. Okay, dia akan turut naik. So maksudnya di sini tekanan P berkadar terus dengan suhu. Okey, maksudnya di sini adalah bila kita panaskan, tekanan meningkat. So ini kita panggil sebagai berkadar terus. Dia sama macam hukum Charles tadi ya. Kita panaskannya, isi padu naik. Kita panaskan ini, tekanannya naik. Cuma di sini bezanya adalah dia punya isi padunya kekal. Isi padu bekas di sini ya. Okey, isi padunya adalah kekal. Dia tak ubah. So itu adalah bezanya dengan hukum Charles. So dalam situasi sini sama juga. Okay, kita kena tukar suhu darjah Celsius kepada Kelvin dengan menambah 273. Okay, dengan menambah 273. So ini dia punya graf dia. Graf dia adalah lebih kurang sama macam hukum Charles. Cuma sini dia adalah pressure lah, tekanan. Kalau hukum Charles tadi dia adalah V. Okey, V. So hukum ini menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Okey, tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Suhu mutlak ini maksudnya suhu mesti dalam unit Kelvin, bukan dalam bentuk darjah Celsius ya, dengan syaratnya ada dua syarat. Bilangan molekulnya adalah sama. Maksudnya jisimnya sama dan juga isi padunya adalah sama. Okay. So situasi yang sama juga seperti hukum Charles. V berkadar terus dengan T tadi kan untuk hukum Charles. So dalam situasi ini dia adalah P. Okay. P. So dia pindahkan menjadi dia jadi samakan dengan MT. So P bagi dengan T sama dengan M. M adalah nilai kecerunan. Jadi untuk situasi pertama dia label sebagai P1, T1. Okey, nisbahnya sama kerana M nilai kecerunan nilai yang sama. P2, T2. So ini adalah hukum Gay-Lussac. So ini adalah konsep dia. Okey. Dia punya isi padunya kekal, tak berubah isi padunya di sini ya. Ketinggian omboh ini, ketinggian bekas dia sama, isi padunya adalah kekal. Tetapi bila kita panaskannya, okay, suhu naik, maka dia akan bergerak dengan lebih cepat. Bila dia bergerak dengan lebih cepat, dia akan kerap langgar dinding. Okay, dia akan makin cepat, makin selalu langgar dinding, maka tekanannya akan bertambah. Okay, so ini adalah penerangan konsepnya di situ. Ini contoh pengiraan dia. Okay. Untuk pengiraan ataupun untuk penukaran darjah Celsius kepada Kelvin hanya melibatkan hukum gas sahaja. Dalam subtopik yang sebelum ini yang kamu orang belajar dalam MC theta semua tu tak perlu tukar kepada Kelvin.
Okey, tak perlu tukar kepada Kelvin. Pakai saja darjah Celsius. Okey. Tak perlu tukar. So dalam situasi ini kena tukar 25 darjah Celsius tukar kepada Kelvin, dapatlah 298. Kemudian 52 darjah Celsius tukar kepada Kelvin, 325 Kelvin. So the restnya adalah kamu gantikan masuk dalam persamaan. P1 180, situasi yang pertama 298, situasi yang kedua P2, kemudian T2 adalah 325. So carilah P2, dapatlah jawapannya. Okey, so the restnya adalah tekan kalkulator saja. Okey. So jadi kalau kamu confuse macam mana nak pindah ke kiri kanan, hari tu cikgu sudah ajar shift calculate. Okey, semua tu jadi kamu orang masukkan ke dalam formula dalam kalkulator, tekan shift calculate saja. Okay. So itu adalah berkaitan dengan Gay-Lussac, iaitu hukum yang ke hukum yang ke 3. Okay, dia ada contoh-contoh soalan lain. Okay, contoh-contoh soalan lain. So pun sama juga cara penyelesaiannya. Ini adalah contoh 1 berkaitan dengan hukum Boyle. Contoh 2 adalah hukum Charles. Contoh 3 adalah Gay-Lussac. Okay. So ini adalah contoh 3, ini adalah dia cara pengiraan yang sama. Okay, tetapi jawapan akhirnya dia nak dalam bentuk darjah Celsius. So apabila sudah hitung T2 sama dengan 340.6 Kelvin, maka kalau kita nak jawapan dalam darjah Celsius, kita just buat penolakan 273. So dapatlah 67.6 darjah Celsius. Itu saja bezanya di situ. Okey. Itu saja beza dia. Okay. Bila jawapan akhir nak dalam bentuk darjah Celsius. So dengan habisnya contoh 3 ni, maka berakhirlah bab ini. Okey. Nanti juga akan bagi beberapa soalan ataupun latihan untuk kamu orang buat. Okey. Mungkin juga kamu orang boleh buat soalan 2, soalan 3 dan juga soalan 4 ni. 2, 3, 4 nanti kamu orang sebagai homework hari ni. Soalan 2, 3, 4 untuk latihan kerja rumah hari ini. Okay, kamu buat catatan sana.